Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Marsha Syahirah binti Muhammad Akram, pelajar tingkatan 5 dari SMK Tuanku Abdul Rahman. Pada hari yang indah ini, saya sungguh berbesar hati untuk mengulas tentang sebuah novel yang telah saya baca. Novel tersebut berjudul Ubat. Novel ini dikarang oleh 3 orang penulis kerana di dalam novel ini terdapat 3 cerita yang berbeza, iaitu Ubetok, Projek Syaputra dan Tabu. Saya memilih Ubetok sebagai tajuk utama dalam bicara buku ini kerana ia sedikit sebanyak mengandungi konsep ilmiah tentang keagamaan serta sains. Pengarang novel bagi kisah Ubetok ini ialah Naim Tamjiz. Penerbit bagi novel ini pula ialah grup buku Karangcraft. Jumlah keseluruhan muka surat yang terdapat dalam novel ini ialah 421 muka surat. Seterusnya, marilah kita bersama-sama membedah sinopsis yang terdapat dalam novel ini. Kisah yang dikarang oleh Naim Tamjiz ini menceritakan tentang seorang lelaki yang menjalani dan menyarah hidupnya dengan menjadi seorang pembunuh upahan atau nama glamournya Hitman. Ajman namanya. Identitinya sentiasa bertukar mengikut kehendaknya agar aktivitinya tidak dapat dihidu oleh pihak polis. Dia tidak kenal apa itu erti keperimanusiaan, kerana baginya duit adalah segala-galanya. Sehinggalah pada suatu hari, dia diupah oleh seorang ahli perniagaan gelap yang dia kenali, iaitu Datuk X. Dia diupah untuk menculik seorang wanita yang bernama Cecilia Wen. Cecilia ialah seorang doktor yang berjaya mencipta sejenis ubat yang mampu menyembuhkan kanser. Ubat tersebut diberi dengan nama yang sangat unik, iaitu Ubetok. Tujuan Datuk X ingin menculik Cecilia Wen ialah kerana dia ingin membeli formula Ubetok dan menjualnya dengan harga yang tinggi di pasaran. Tetapi Cecilia Wen enggan melakukan demikian. Ketidakrelaannya sedikit pun tidak menggugat semangat Datuk X yang bercita-cita ingin mengaut keuntungan dengan cara yang tidak masuk akal itu. Oleh hal yang demikian, Datuk X merancang untuk membunuh Cecilia Wen sebaik saja Cecilia Wen membongkarkan formula Ubetok itu kepadanya. Cerita tidak berakhir di sini. Ketika Cecilia Wen menjadi tahanan Datuk X, dia banyak menyedarkan azman tentang ketuhanan dan kepercayaannya terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia percaya Allah jualah yang menentukan semua ini berlaku kepadanya. Dia hanya redha kerana dia tahu ujian yang ditimpanya itu ialah kerana kasih dan sayangnya Allah kepadanya. Azman hairan dan kagum. Dia tidak menyangka bahawa ada lagi manusia yang setabah Cecilia yang tidak takut akan segala kemungkinan walaupun nyawa mereka berada di hujung tanduk. Kata-kata hikmah dan nasihat dari Cecilia Wen sedikit sebanyak menyedarkan Ajman. Dia merasakan dirinya benar-benar tenggelam dalam lautan dosa. Dia nekat untuk berehat seketika setelah dia selesai melaksanakan tugasnya untuk mengetahui formula Ubetok. Dia perlu mencari erti kehidupannya yang selama ini syarat dengan dosa. Sehinggalah tiba ke babak yang memilukan. Ajman akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Cecilia kerana dia merasakan sudah tidak sanggup lagi untuk hidup dalam dosa. Pada ketika itu, nyawanya yang akan menjadi galang ganti. Dia redha akan ketentuan itu. Dia tetap ingin menyelamatkan nyawa Cecilia kerana beliau hanyalah seorang insan biasa yang berjuang demi menyelamatkan nyawa orang lain. Cecilia ibarat malaikat yang tidak mempunyai sayap, sedangkan dia menjadi malaikat maut yang tidak bersayap. Cecilia Wen benar-benar mempunyai hati yang mulia
dia kagum akan kepribadiannya. Ajman sempat berpesan kepada Cecilia agar dia dapat terus menjadi insan yang berguna kepada agama, masyarakat dan negara. Sejurus saja Cecilia mengajar Ajman untuk mengucap 2 kalimah syahadah, Ajman telah rebah ke bumi buat selama-lamanya. Begitulah jalan cerita dalam novel Ubeto ini. Saya percaya kisah ini sedikit sebanyak memberi pengajaran yang membina buat kita semua. Menjadi seseorang yang mendambakan keduniaan tidaklah menjanjikan kebahagiaan, tetapi cinta hakiki daripada Ilahi itulah yang patut kita cari. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.